nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman laduni wa mashraba safihani ya Wahhabu ya Ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Ila an qala kat mana maka tiap-tiap satu daripada yang tiga bahagi itu. Najih mughallazah, najih mukhaffafah, najih mutawassithah. Ketiga-tiga jenis najih itu terbahagi pula atas dua bahagi. Mughallazah ada dua, mutawassithah ada dua, mukhaffafah pun ada dua. Pertama dipanggil najih mughallazah aini. Namanya iaitu tiap-tiap najih yang didapat akal zat dan segala sifatnya, iaitu warna, rasa dan bau. Tu aini. Kedua, najih mughallazah hukmi. Gapo dia najih hukmi ni? Iaitu tiap-tiap najih yang tiada dapat akal yang tersebut itu. Zat pun tak ada, warna pun tak ada, bau pun tak ada. Tapi dia menurut najih lah. Kalau mughallazah. Tapi mughallazah hukmi dipanggil. Kalau mutawassithah hukmi. Kalau mukhaffafah hukmi. Air kecil budak kecil. Orang jatuh umur 2 tahun. Kecil pada kain, kita lupa nak basuh. Maka kering dia. Dipanggil mukhaffafah hukmi. Mutawassithah najis biasa. Mughallazah hukmi pula najis kena anjing, kena babi. Lepas tu lupa nak basuh, hilanglah zat dia belakang. Maka hukmi dipanggil. Kaifiyat membasuh najis aininya, syahdan bermula kaifiyat membasuh najis yang aini. Iaitu jika ada ia mukhaffafah tu. Dihilangkan akal airnya dulu. Yakni mukhaffafah ni air kecil. Yakni kita perah dulu biar hilang sekadar mampu dulu. Dengan bahawa dilesak, dilap ataupun disapu, akan dia hingga tinggal lembak-lembak juga. Kalau benda boleh perah, kena perah. Kalau kapet masjid kau gapo dia tak boleh perah, seduk dengan vacuum kau gapo dia kau, buatlah lagu mana ataupun kesak dengan kain tu biar sekering yang mungkin dulu. Barulah basuh dengan air. Kemudian dipercik air atasnya biar rata, maka sucilah ia dengan dia. Ambil percik air. Biar rata, biar hilang bau dah. Percik tu jangan kecil gitu ya. Percik biar rata, tak payah halir ke air. Hilang bau, tak payah seduk dah pakai vacuum ke dia, pakai beres, tak ada masalah. Tu kalau mukhaffafah. Dan jika ada ia mutawassithah, najis biasa, maka disuci ia akan dengan dihilang akal ainnya. Hilang ain dengan apa? Dan segala sifatnya. Air. Dengan air kena basuh. Jika dengan sekali cucu air sekalipun memadailah. Najis kena tangan, kita ambil air cucu sekali, hilang. Najis, beres. Tak ada masalah. Tak syarat. Sunat 3 kali tetapi sekali tu hak wajibnya. Jika ada ia mughallazah pula. Maka disuci akan dia dengan 7 kali lalu air atasnya. Cucu 7 kali. Salah satu daripada air itu air tanah. Yakni air seluk. Ambil tanah, debu, campur dengan air jadi seluk. Maka dibilang akan 1 kali itu yang pertama. Basuh. Pemoleknya,
Atau kira sekali dah. Maka tambah lagi 6 kali lagi dengan air biasa. Sekali dengan air selup. Iaitu basuh yang menghilang akal airnya dan segala sifatnya. Jadi berapa? Pertama, basuh ke hilang air. So, basuh biar hilang air dia dulu. So, hilang basuh. Biar najis angin tu hilang. So, kedua ambil air selup. 2. Lepas tu 5 lagi air biasa. Bilasnya sampai 5 kali. Sekali pun bersih dah kena cukup ke sampai 5 kali bilasnya tu. Pertama hilang ke air. So, kedua selup. 5 lagi dengan air bilasnya. Adapun jika najis itu hukmi, maka ada ia mukhafafah disuci akan dengan dipercik atasnya biar rata. Tak perlu gapo-gapo dah najis hukmi. Dan jika ada ia mutawassitah, maka suci dengan lalu air gitu ya. Munggo tak ada dah hilang dah kesel warna bau dan gapo dia, maka wak lalu air wajib. Dan jika mughallazah maka cuci dengan air 7 kali juga, air atasnya 1 daripadanya air tanah. Tak perlu dah gonyah yang pertama hilang ke air, tak perlu dah. Jadi 1 kali dengan air selup, 6 kali dengan air biasa. Wak lalu lagu tu ya. Cucu gitu ya. Najis itu ada kalanya darah dan umpamanya dan ada kala barang lain daripadanya. Tambihun peringatan. Bahawasanya najis itu ada kalanya darah dan umpamanya dan ada kalanya barang lain daripada darah. Dan atas tiap-tiap hal iaitu ada kalanya dapat dilihat dia dengan mata yang pertengahan, mata standard dia panggil mata pertengahan. Dan ada kalanya tiada dapat dilihat iaitu kena Superman baru boleh nampak. Tu bukan mata pertengahan, bukan mata standard lah tu. Maka jika tiada dapat dilihat akan dia, maka dimaafkan dia. Sama ada ia darah atau lainnya. Sama ada ia mughallazah ataupun lainnya. Lalat mari singgah di najis babi. Rok mari kuk duk tangan kita. Ataupun di baju kita. Apa hukum? Yakin dah najisnya. Tetapi tengok-tengok tak nampak. Maka hukum dia dimaafkan. Najis yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dimaafkan sekalipun najis itu najis mughallazah. Dan jika dapat dilihat akan dia, maka padanya itu tafsir. Kalau boleh tengok pula, lagu mana pula? Darah yang tidak dapat dilihat, dimaafkan. Umum. Mana-mana kena kau masuk dalam air kau, dimaafkan sebab tak nampak. Manakala kalau nampak pula, tengok pula. Ada dimaafkan dalam bak air, tidak dalam pakaian. Ada bak pakaian, tak maaf dalam bak air. Dia lain-lain pula. Jadi najis yang dimaafkan semua bak adalah najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata. Maka tu dimaafkan dalam bak air, dalam bak pakaian, maaf. Tapi kalau najis yang dapat dilihat oleh mata, tengok. Kalau darah, kalau kena di pakaian, dimaafkan selagi mana tidak besar. Besar kuku, tu darah orang lain. Kalau darah kita dimaafkan sekali pun banyak. Bak pakaian. Tapi kalau dalam bak air, titik darah kecil ya. Hukum dia najis air tu, kalau najis tu, air tu sedikit. Tak dimaafkan, tak dimaafkan. Jadi bak pakaian dimaaf, bak air tak dimaaf. Ada bak air dimaafkan, pakaian pula tak dimaafkan. Misalnya cicak mapuh dalam air sobledi. Air tak cukup 2 kolah. Tak najis sebab cicak itu bangkai yang tidak mengalir darah. Cicak ko, nampak. Tapi kalau kita semaya, tengok dalam poket kita ada cicak mapuh, pakaian itu tidak dimaafkan, dipanggil najis. Jadi kena hafal lah. Benda yang dimaafkan dalam bak air gapo dia, benda yang dimaafkan dalam bak pakaian gapo dia, benda yang dimaafkan dalam dua-dua bab gapo dia. Maka jika ada ia lain daripada darah umpamanya, maka tiada dimaafkan daripadanya semata-mata. Tak dimaafkan.
Kalau dapat nampak memang kena basuh lah. Tak ada istilah dimaafkan. Dan jika ada ia daripada darah umpamanya, maka ada 3 bahagi. Kalau darah pula, ada 3 bahagi pula dia bagi. Pertama, bagai yang tiada dimaafkan daripadanya semata-mata. Tak boleh. Iaitu darah muwallazah. Kalau bak darah tengok pula. Kalau hak nampak kelih. Kalau hak tak nampak kelih, dimaafkan. Sekalipun darah muwallazah. Kalau dapat kelih pula tengok. Darah lagu mana? Okey. Pertama, kalau darah muwallazah, tak dimaafkan. Kalau nampak lah, darah babi nampak misalnya. Dan darah dirinya yang sengaja ia melomorkan pada dia dan badannya. Atau bercampur dengan barang yang lain. Campur dengan barang lain. Maka lah barang lain saat ni, jadi najis. Jadi mutanajis. Maka barang mutanajis ni tak boleh duduk dengan kita. Tak dimaafkan. Tak dimaafkan dalam semaya sini maksud dia. Dah. Kalau selain daripada semaya, maka tidak wajib bersih. Kedua, darah yang dimaafkan akan dia jikalau banyak sekalipun dimaafkan pula. Darah dirinya yang tiada sengaja berlomor akan dia. Misalnya jerawat pecah ataupun bisu dia pecah, maka keluar darah dia. Sekalipun banyak pun dimaafkan. Pada badannya dimaafkan. Dan tiada bercampur ia dengan lainnya. Dan keluar ia bukan dengan tiada dengan perbuatan dia. Pecah sendiri. Kalau dia pecah ke bisu tu tak boleh tu perbuatan dia. Dan darah tu tak campur dengan benda lain. Kalau campur dengan peluh tak apa dimaafkan. Sebab tubuh kita peluh. Manakala campur dengan benda lain maka tidak dimaafkan. Dipanggil benda saat ni jadi mutanajis. Darah dimaafkan tapi campur dengan benda lain. Misalnya kita tengah semaya, darah kita titik. Tiba-tiba mari tepung gandum kau gapo, dia motok tepung gandum. Tepung gandum tu jadi mutanajis kena darah tu. Maka tepung tu tak dimaafkan kita semaya. Sebab campur dengan darah. Darah dimaafkan tapi dah campur dengan benda lain tak boleh. Ataupun setuh air kau gapo dia ada orang curah air, habis korban air campur dengan darah jadi mutanajis habis tak boleh. Darah yang dimaafkan dia jika sedikit, iaitu darah yang keluar daripada seorang dengan perbuatan diri dia. Atau darah yang ajnabi yang sunyi daripada belomo. Maknanya darah yang sedikit, kadar besar kuku kita. Waktu dipanggil banyak tu, kecil sikit pada kuku ni. Maka waktu dipanggil sedikit, maka dimaafkan. Dimaafkan darah sendiri. Ataupun darah ajnabi. Tapi darah sendiri. Tapi dia buat pecah. Kalau sikit dimaafkan. Mana kalau dia tak pecah. Pecah sendiri. Banyak pun dimaafkan. Maka dimaafkan darah kutu anjing. Kutu ni berada dalam atas tubuh anjing. Maka dipanggil kutu anjing. Maka dia isap biasa darah anjing. Maka kalau kena darah dia, darah anjing. Dimaafkan kutu anjing, kutu biasa. Kutu manusia biasa atas kepala, tengok. Kalau kutu mapu atas kepala, hukum dia bangkai kutu tu, maka semaya tidak sah. Ramai orang tak cara masalah rambut kalau ada kutu. Kutu kalau hidup tak apa. Kalau dia mapu atas kepala, jadi bangkai. Maka kena cara sikit anak-anak pelajar yang duduk di asrama. Lebih-lebih lagi orang tina, maka kena ambil klorok, cuci kepala semacam biar mapu. Klorok biar mapu kutu-kutu tu. Telur kutu tak apa. Kutu tu sendiri. Kalau mapu, jadi bangkai. Narak 1000 ekor atas kepala. Ternak, orang ternak air, dia ternak kutu. Tak mampu tak apa, mampu jadi bangkai. Tapi kalau tak yakin, kutu ada tapi mampu ke tak, tu tak apa. Kalau yakin mampu, bunyi. Adulah inna lillah bunyi. 2-3 ekor mampu atas kepala. Maka tu tak boleh. Dan sedikit nanah dimaafkan. Dan dana air daging. Yang ajnabi, yang bukan darah dia. Dan darah kutu. Dan pijak dan tumor.
Hok kita tidur tu. Hok ketik kita tu. Time tidur. Bak tu. Maka tubik darah kau gapo dimaafkan. Ataupun darah daripada perut popok dia. Perut kutu tu. Perut dimaafkan. Bangkai dia tidak dimaafkan. Darah dia dimaafkan. Sedikitlah dah. Dan demikian lagi tahi ataupun air kencing binatang yang terbang. Burung kau gapo dia. Yang banyak bercampur dengan manusia. Burung pati. Kau gapo dia itik kau air kau. Kita ambil air itik kau. Terbang pun masuk dalam bekas. Sudah. Seperti lalak kumbang terbuai lipah kau gapo dia. Hak tu dimaafkan berlaku. Jika sedikit. Lalak misalnya kita letak jubah kita, tiba-tiba nak semaya tengok ada taik lalak bitik. Ataupun laba, tu dimaafkan sedikit. Tapi kalau penuh seputih jubah, sarang laba, penuh seputih jubah. Dia panggil jubah sarang laba pula. Maka tu tak dimaafkan. Tapi kalau ada sikit yang kita tepuh masa bila, tahu sarang laba, maka dimaafkan. Kerana sarang laba ni najis, benda yang keluar daripada perut laba-laba. Najis. Tambihum bermula tiap-tiap najis yang jadilah ia umum balwa. Umum balwa. Apa maksud umum balwa? Bala yang umum. Memang dibalakan dengan najis lagu ni. Maka payah nak jaga. Sekira-kira jadi payah kita nak jaga. Rohok kita nak jaga. Dan payah kita hendak pelihara daripadanya payah. Setengah ulama mengkiaskan taik cicak. Taik cicak ni kira banyak tempat kita. Maka payah nak jaga. Kadang-kadang kita itu dah ada pula. Begitu juga sayap katu ko taik musim dia ko gapo. Kita mayang molek-molek, kipas mari terbang perut kena pula. Aduh. Jadi payah nak jaga benda-benda kau berkait dengan lagu tu. Apa hukum dia dimaafkan akan dia dengan beberapa syarat yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang lah. Maka tengok keadaan, tengok musim, tengok suasana. Kalau musim katu, maaf katu. Kalau musim sumuk, maaf sumuk. Kalau musim cicak, dimaafkan cicak. Kalau benda tu memang tak ada musim, nak kata guana dah. Bermula mengetahui masuk waktu itu 3 martabat. Seorang itu tahu bila kau masuk waktu dengan 3 keadaan, 3 martabat. Pertama, mengetahui ia masuk waktu dengan sendirinya. Dia tahu direct. Yakni tahu lagu mana? Perpindahan matahari. Hak tu perpindahan matahari. Hak tu hak paling tepat sekali. Je tak tepat lagi. Kita tengok sendiri perubahan matahari. Atau dengan mendengar khabar. Dengan khabar orang yang kepercayaan. Orang mari royak masuk waktu. Orang aling, orang gapo. Martabat kedua. Yang melihat ia masuk waktu atau mendengar bel orang. Ia tahu. Ia tengok sendiri masuk waktu. Saat ni kita tengok sendiri. Kedua ada orang mari royak. Kerana dia tengok. Bukan dia dengar daripada orang juga. Dia tengok sendiri. Martabat kedua. Martabat ketiga masuk waktu. Atau dengan mendengar bel. Martabat ketiga dengar bel. Allahu Akbar. Masuk waktu dah. Yang mau tahu mana orang bel. Orang yang mengetahui ia dengan waktu pada waktu cuaca pula. Cuaca pula. Cuaca terang molek. Maka hukum dia bel. Boleh dipercayai. Atau melihat kepada je yang betul ukuran dia. Dia cek je dia betul dah. Tengok 2-3 butir je masa sama. Maka je. Lepas pada azal tengok je. Boleh dah buat pedoman untuk semaya boleh dah. Maka sekalian yang tersebut itu seperti mengetahui dengan sendiri juga. Maka ketiga-tiga, contoh 4-5 contoh sini semua masuk dalam kategori mengetahui masuk waktu dengan sendiri. Hak paling kuat sendiri memang kita tahu sendirilah. Kita tengok matahari tu gelecah. Okey Zuhur. Matahari bayar sama tinggi. Asar.
Matahari tergelam betul. Maghrib. Jadi jelas. Nampak fajar sodik. Maghrib. Subuh. Nampak tergelam Syafiq Ahmad. Isya. Jelas nampak. Keduanya dengan ijtihad. Dengan ijtihad. Bukan hok atas saat ni. Dengan ijtihad dia. Dia tidak dengar bel, dia tidak gotu, tidak tahu waktu, dia tidak tengok sendiri, dia tak dengar khabar daripada orang yang memberitahu dia melalui tengok. Dengan ijtihad peringkat kedua. Iaitu pada suatu yang menunjukkan ia akan waktu seperti baca Quran. Hamba kalau baca Quran sejuzuk, masuklah waktu Isya. Dia buat ni, dia stamik dah lebih kurang. Dalam 80 minit dia baca Quran. Ataupun 70 minit ke. Maka masuk Isya. Maka dia boleh buat pedoman. Baca Quran. Sejuzuk boleh maya Isya tu. Atau bunyi burung. Dia duduk biasa dah. Pera burung kuku. Pera burung titi. Pera burung hatu. Ikutlah burung gapo dia. Atau bagai yang lain daripada keduanya. Pakai gel locing. Buat kerja lah gapo-gapo dia ko. Jahit baju selah. Buah boleh sepuku. Mai haji 2-3 papan. Tengok cerita. Sinetron. Habis cerita tu Isya tu biasanya. Contohnya ikutlah. Penting pekerjaan yang boleh kita buat sandaran menunjukkan waktu. Ketiganya dengan taklid. Tak ada gapo-gapo saat ni taklid. Taklid orang yang mujtahid. Orang yang ijtihad. Manakala taklid dari sudut macam saat ni dengar cerita daripada orang beritahu kepada dia. Yang orang cerita tu dia tengok sendiri hak tu martabat yang pertama. Martabat yang ketiga ni ijtihad, taklid mujtahid pula. Dia tak buat gapo-gapo tiru. Pada ketika lemah daripada bahagian yang tersebut pada martabat pertama dan bahagian yang pada martabat yang kedua. Maka kawan tu mari saja duduk sengih gapo dia kawan orang lain pula duduk cara. Bila kau masuk gini-gini dia pula. Kawan tu pisah dengan bel ko ataupun dia buat kerja ko. Maka kawan tu duduk saja pun. Dia mau tahu mana masuk maghrib. Hamba dah lah biasa hamba main haji 3 papan ni. Boleh. Maka dia pun taklid kawan tu, taklid tak apa. Bersalah ijtihad. Iaitu jika kuasa ia atas mengetahui masuk waktu dengan bagai pada martabat pertama. Maka tiada harus ijtihad. Jika tiada maka wajib ijtihad. Kalau boleh dengan cara yang pertama, wajib guna cara yang pertama. Tengok sendiri. Tengok sendiri. Manakala kalau tengok sendiri dengan dengar orang azan, mana? Itu so martabat ya tu. Ataupun tengok je kau gapo ataupun dengar khabar kau. Maka hak tu so martabat ya. Kalau tak lihat tu barulah turun kepada martabat yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Inilah pada hak orang yang melihat. Adapun orang buta maka harus baginya taklid orang mujtahid jika kuasa ia ijtihad sekalipun. Kerana dalam bab masa ni ijtihad mesti guna mata. Tak boleh kata jamu air ko air sejuk ni masuk maghrib kali. Masuk maghrib apa jamu air subuh sejuk. Maka biasa ijtihad dalam bab masa waktu ini bila masuk biasa guna mata. Maka kalau orang buta tak boleh ijtihad. Kalau bab kau ni. Kalau bab najis lain boleh ijtihad sebab dia boleh jamuh, boleh gapo. Tapi kalau bab kau ni dia kait dengan mata. Maka dia boleh taklid lalu orang mujtahid boleh. Jika kuasa ia ijtihad sekalipun. Lagu mana tahu orang buta nak ijtihad masuk lagu mana tak tahu. Berkali dia ada beli gel orang buta tu kali jamu-jamu. Jamu-jamu mukus sekian-sekian. Maka jika sembahyang ia padahal tiada mengetahui ia akan masuk waktu dengan sesuatu daripada 3. Maya dengan dia tak buat 3 martabat ni. Perkara tersebut, maka tiada sah sembahyangnya itu jika berbetulan dengan waktu sekalipun. Kalau dia tidak usaha cari tahu masa waktu bila, ijtihad ke martabat dia itu sanilah. Maka hukum dia tidak sah lah sembahyang dia. Tak sah sembahyang dia.
Dan jika sembahyang dengan ijtihad pada waktu atau dengan taklid orang yang mustahid, maka nyata salah pula. Ijtihad ataupun taklid, nyata salah. Kemudian daripada sembahyangnya nescaya jadi ia sunat mutlak sembahyang saat ni. Jika tiada atasnya daripada yang luput daripada jenis itu sembahyang. Kalau ada hak dia sembahyang qada, maka jadi sembahyang qada. Jika ada ia maka jatuh daripadanya daripada sembahyang qada, sembahyang hak ia luput saat ni. Bermula menghadap ain kiblat itu ada 4 martabat, wallahu a'lam. Salah ustaz. Kalau saya dengar kuliah di masjid kapung hari-hari dah. Lepas tu kalau ada ustaz hok lain hadir ceramah di masjid lain. Saya pun pergi masjid tu. Tak hadirlah sehari masjid yang saya pergi hari-hari tu tak apa kok. Tak ada masalah. Dia dari sudut semaya jemaah ni afdal mengimarahkan, menghidupkan semayanya di masjid kampung kita. Ataupun masjid dekat rumah kita tu paling afdal. Jarang-jarang kita nak pergi semayang masjid 4 orang kerana ada program kau apa dia tak apa. Cuma kalau dengan sebab dia pergi menyebabkan masjid rumah dia tak ada orang, tak boleh pula. Tak terlepas pula fardu kifayah orang kampung tu kena pergi hidupkan masjid tu. Jadi kau berdosa dah pulaknya. Maka kena ada orang tunggu di masjid tu sekalipun tak ada orang, 2 orang pun cukup dah. Dan kalau dia rasa dia tu ada pengaruh, kalau dia tak pergi masjid tu jadi kosong, maka dia kena pergi masjid tu biar orang ikut dia. Jarang-jarang tak ada masalah apa. Salah ustaz saya ada jumpa ustaz Tok Bomo lah. Ustaz lagi, Tok Bomo lagi. Banyak ilmu dia tu. Tok Bomo ni bahasa Inggeris panggil doktor. Bahasa Arab panggil tabib. Bahasa Cina panggil singsih. Bahasa apa dia lagi tak tahulah. Bomo kata pakailah benar ini dekat tubuh badan. Yawi benar, ya suruh pakai. Pesan dia dekat saya, jangan percaya kat benar tu, tapi percaya dekat berkat ayat-ayat Quran. Dan doa yang dibaca dekat benar ni. InsyaAllah dapat melindungi saya dari benda-benda yang tidak elok. Makna kata tolak bala lah. Adakah syirik saya memakai benar tersebut sebab saya dituduh memakai tangkai? Dia mau tuduh saja. Bukan berlaku syiriknya. Kita percaya ke Tuhan ke. Kita orang Islam dia mau dok kata kafir. Tak jadi kafir. Orang kafir dok kata Islam. Tak jadi Islam. Orang syirik dengan Tuhan dok kata tauhid. Orang tidak syirik, orang tauhid ke Tuhan dok kata syirik. Tak jadi syirik dengan tuduhan orang. Dia tak si percaya ke orang lain, suruh percaya ke dia. Dia juga makhluk. Maka jangan percaya kepada orang lagu ni. Kalau dia tak si percaya kepada sesuatu pun, maka kita pun tak si percaya juga ke dia kerana dia sesuatu selain pada Tuhan. Saya tak percaya Quran ada kuasa. Benda ni ada kuasa ke apa. Awak pun percaya tak percaya juga. Mesti dia akan marah kalau sebut ayah tak percaya ke awak. Lepas tu beza ke apa dia demo dengan benar ni. Sama-sama makhluk tu. Ada kuasa. Dok saya ni munggo. Tak boleh lah saya. Munggo saya ngaji ke saya pakai spek ke apa. Saya pernah. Apa kaitan. Saya orang bijak. Saya orang pandai. Saya orang PhD. Saya orang mufti. Saya orang maulana. Saya orang apa. Dia pisah-pisah pula. Dia ada faedah pula. Makhluk lain tak ada faedah. Orang ni sebenarnya sesak dah.
Jadi pakarlah. Benda tidak ada rugah mengenai syariat pun tak apa. Baca ayat Quran, baca doa dengan Tuhan. Tak apalah. Pakai benar kau, pakai obat panado, kau pakai jenis tepek, kau jenis gantung, kau jenis lesik di tubuh, kau jenis telai, kau obat ke, merawat ke. Macam-macam lah cara dia nya. Jangan ikut sangat orang yang jenis jumuk otak lagu tu. Macam mana nak beza ke lah. Bahasa Indonesia ni beda ni. Bedakan darah itu darah haid atau darah istihadah. Sebab kita rehat saya tak teratur. Mula mari 2 bulan 3 kali. Kadang-kadang 1 bulan 1 kali. Mari 2 bulan baru datang haid. Macam mana tu? Ya istihadah dengan haid ni darah dia tak ada beza. Sama sahaja. Sama darah dari sudut sifat dia lebih kurang saja. Semua darah. Haid pun darah. Istihadah pun darah. Sama. Tempat keluar dia juga sama. Keluar daripada farah perempuan. Kalau keluar daripada punggung, orang tak panggil haid, dia panggil buasir. Jangan tukar. Kalau mari kepada sebelah depan, hak tu tak dipanggil haid, orang tu dipanggil kecing kotor. Menyakit dah pula. Tak ada kaitan hukum. Istihadah ni tempat keluar dia sama dengan haid. Begitu juga darah tu tak ada beza. Cuma membezakan dia waktu dia. Haid dia ada waktu dia. Paling kurang 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari 15 malam. Selain daripada waktu haid, maka waktu istihadah lah jawab dia. Bila kau bermula tengok sipir dia. Ada orang tak mari haid 10 tahun, mari pula. Tu tak panggil istihadah tu. Waktu dia dah lah haidnya. Menurut Ustaz, siapakah yang paling rugi di dunia dan yang paling rugi di akhirat? Terima kasih Ustaz. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak ada manfaat di dunia dan akhirat, itu orang paling rugi. Atas muka dunia pun dia tak ada manfaat. Jadi orang jahat, jadi orang miskin, hidup dalam keadaan sengsara. Akhirat pun tidak beriman dengan Tuhan. Maka orang inilah paling rugi. Hak paling besar kerugian apabila terlepas akhirat. Ada orang terlepas dunia dan akhirat. Hak tu paling berat sekali. Ada orang terlepas akhirat. Dunia ada, boleh kira sikit. Lepas tu kalau orang hok bisa lagi lepas dunia. Tetapi akhirat tak terlepas. Orang ni untung. Tapi orang paling hebat, dunia pun boleh, akhirat pun boleh. Jadi orang Islam, Nabi Muhammad ajar dunia boleh, akhirat boleh. Wabtaghi fima ataqallahu. Hendaklah kamu cari apa yang Tuhan beri pada hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasib habuemu di dunia. Tak salah. Itulah boleh dua-dua. Saya nak minta Ustaz tolong ijazah amalan Nabi Allah Khidir. Amalan Nabi Khidir. Apa dia amalan Nabi Khidir? Nak tanya Nabi Khidir lah. Amalan Nabi Allah Khidir alaihi salam, nama dia Balia ibni Malkan. Balia ibnu Mulkan. Abu Abbas Khidir. Abu Abbas tu lakuk dia. Abu Abbas Khidir, Balia ibni Malkan. Apa nama dia? Tu Nabi Khidir. Nabi Khidir ni siapa dia hafal nama dia tu satu kelebihan tu. Manakala amalan Nabi Khidir, banyak amalan Nabi Khidir. Salah satunya, Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ada amalan lagi. Amalan supaya amalan saat ni supaya selamat. Keselamatan.
Baca pagi 4 kali. Saat ni. 4 ayat saat ni baca 4 kali pagi, baca 4 kali malam. Supaya selamat malam dan siang. Amalan dia lagi, amalan wirid lepas pada semaya. Baca ayat kursi, baca amanah rasul. Tu amalan. Nabi Khidir juga tak silap hamba. Amalan supaya selamat iman daripada dicabut. Nah. Tak selamat daripada dicabut iman. Amalan dia. Ada anak ijazah. Amalan-amalan tu semalam menerima daripada guru anak. Moga ustaz dan keluarga diberi sihat walafiat. Amin. Apakah pakaian yang dah tak layak pakai kalau dijadikan kain lap penutup lubang-lubang di rumah? Terbiasa di luar rumah. Dan lain-lain. Adakah terdampak negatif pada tuan punya pakaian itu? Kalau ya, apa solusinya ustaz? Bagaimana yang kecek ni? Solusi pula. Benda payah-payah bahasa ni payah juga kita tak erti. Dia kata kain lama-lama dia buat kain lap. Adakah benda tu jadi nampak macam ada negatif benda comel ke tak? Gini. Pakaian kita hok lama, hok privacy tu jangan duk wi kat orang. Boxer kita, hok khamak-khamak, hok ular dah apa cari-cari, hok betik sawa tak sawi kat orang. Pakaian tidur bini kita kau gapo dia benda-benda hok nampak tak comel. Orang akan faham benda lain. Pakaian yang tak sesuai dilihat ketika pakai, maka wi kat orang ataupun dedah depan orang tak boleh. Ni walak cermin kereta. Walak cermin kereta dengan boxer. Tak ingat nak letak sakut di wiper, wagi Kota Baru. Pakai dengan boxer dia. Penat lagu tu. Jadi aib lagu tu. Moleknya, buku-buku dalam supik bakar kau apa dia benda-benda lagu tu. Tapi kalau benda yang dapat dikongsi, pakaian yang comel-comel, hok ada hikmah lah. Hok menunjukkan comel, orang boleh pakai, orang pun tak kata gapo, orang boleh bagi kepada orang. Dan pakaian lagu tu tak comel lah kalau kita itu dah. Manakala kalau nak pergi ke orang, biar pakaian hok tidak menunjukkan privacy. Pakaian tidur ke, pakaian gapo dia ikutlah. Namun ke beli pakaian rima. Baju rima, boxer gajah, nama misalnya, contohnya. Maka pergi ke orang pula. Dia kata, pakaian baby apa lagu ni? Jadi jangan duk pergi ke orang lah. Memalukan. Jangan buka aib pula diri sendiri. Wajib kita jaga maruah kita. Jangan memalukan diri sendiri. Nak jadi tasawuf pun bukan dengan cara lagu tu. Assalamualaikum Ustaz. Doakan saya Ustaz. Saya ingin bersambung belajar. Bersambung lagi belajar. Saya ingin sambung belajar di Bumi Taring. Mohon Ustaz beri sedikit nasihat buat diri ini. Terima kasih Ustaz tercipta. Ustaz mohon lantunkan kisah-kisah Imam Faqih Muqaddar. Terima kasih Ustaz yang dirindai. Bapa budak ni berat gitu semua. Gini masalah nak sambung ditarik supaya nak mati dah. Allah orang lain duk gigi. Pertama nak pergi ngaji tempat tarik ni tempat molek dah. Niat yang molek. Supaya tempat yang molek kita dapat ambil benda yang bersih. Diambil dengan tangan yang bersih dan bekah yang bersih. Kalau benda yang bersih, yang lazat, yang indah. Diambil oleh tangan yang kotor. Dan diletak di dalam bekas yang najis, yang kotor. Pasti benda itu tidak lagi bersih. Suci dalam debu. Maka benda itu suci tapi bekasnya berdebu. Zahirnya kotor itu. Jadi lagu saling lah jawapannya. Jadi tak jadi apa. Tak nampaklah kesucian, kemurnian dia. Berapa banyak orang pergi ngaji tempat molek tetapi balik menunjukkan pandangan, gambaran yang tidak comel kepada tempat pengajian dia. Maka manusia menilai menurut diri kita.
Apatah lagi kita bawa image tempat tu pula. Maka kena jagalah tempat comel dah, tempat sejuta wali. Istilah dia lah. Wahabi marah benar. Dolar kau sejuta. Demo kira kau Allahu Rabbi. Demo ni ngaji SPN tentu dah tak lulus. Sastra tak ambil sekali. Sejuta wali maknanya ramai wali lah. Bandar sejuta wali. Istilah dia tu. Kita tak tahu sejuta kau tidak. Jangan buat sterik supaya pembaris kak. Maka bumi tari ni cepat molek dah. Pertama niat yang baik. Kedua mengaji bersungguh-sungguh. Ambil ilmu sebaik mungkin, ambil akhlak, ambil semua yang baik-baik di tarim, ambil belakang. Lepas tu jangan duduk lama sangat di tempat orang. Duduk sebentar-sebentar saja. Pesannya habaib di sana, duduk cukuplah 2 tahun tu cukup dah di tarim. Kalau betul kita mengaji, ambil ilmu, ambil akhlak, 2 tahun tu cukup dah, boleh balik dah. Kalau lebih daripada 2 tahun, maka semangat kita tu jadi semakin berkurang. Lebih pada 2 tahun, katanya ulama, duduk di mana-mana tempat. Kalau kita duduk lebih pada 2 tahun, maka aib tempat tu akan terbuka bagi kita. Kita nampak ke? Maka apabila aib terbuka kepada kita, kita tidak hormat lagi tempat itu sebagaimana permulaan kita sapa. Maka apabila kurang penghormatan kita, kurang keberkatan. Maka duduk tahun ketiga tu tak beza dengan keberkatan tahun pertama, tahun kedua. Lepas tu siap kecek pula. Siap mengupak pula. Tak ada apa. Siap rosak ke dia pula. Ada masalah lah. Tu nasihat ambanya. Tepat molek. Niat yang molek. Perangai yang molek. Cerita Al-Imam Faqih Muqaddar. Dia lahir pada tahun 500, meninggal pada 600 lebih. Imam Faqih. Nama dia Muhammad bin Ali Ba'alawi. Soho ni orang alim dia. Dia merupakan kutub lah. Kalau di dalam tariqah Ba'alawi, keluarga Bani Alawi, maka dia lah kutubnya. Tempat semua wali-wali dia mengambil madat daripada ni Sidi Faqih Al-Muqaddam. Orang alim lagi wali. Gitulah. Panjang lebar lagi tengoklah baca dah dalam kitab Syarah Ainiyah ko Imam Ahmad bin Zing Al-Habashi. Syarah kepada matan Ainiyah. Guru dia Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karya matan Ainiyah dipanggil. Alif belakang ain-ain belakang ain-ain-ain. Maka disyarah oleh murid dia, Abi Ahmad Al-Habashi. Baca tu lah banyak lagi. Assalamualaikum Ustaz. Sepanjang hidup Ustaz, pernah tak Ustaz bertemu dengan wali malamatiyah? Malamatiyah. Apa malah mati? Siapa dia rajin nak mati? Malamatiyah. Malamatiyah. Apakah nasihat yang Ustaz dapat dari mereka itu? Mohon cerita ya Ustaz. Tak tahu. Hamba tak pernah jumpa. Tak tahu wali kau tidak. Hamba muka tak tahu. Kerana keadaan dia yang mengenal wali itu juga wali. Kalau bukan wali, tidak akan kenal wali. Hanya untuk suka-suka. Buat kita agak nampak pelik sikit wali selalu. Mudah kata ke orang wali. Orang tu gila. Orang tu bawa ajaran sesat. Tiba-tiba kita kata dia wali. Wali malam mati ni. Wali malam mati ni wali yang menyusup, menyembunyikan amal dia. Ya, wali ni ada 2 martabat. Wali hak tinggi, dia tak sembunyi amal dia. Kerana apa? Dia sentiasa suhud dengan Allah Ta'ala. Sentiasa memandai Tuhan, maka amalan dia depan orang. Kalau belakang orang buat amalan semacam. Kalau dia rajin zikir, depan orang zikir, belakang orang zikir, baca Quran pun lagu tu. Kalau minat pakai serban, depan orang pakai serban, belakang orang pun pak. Kalau dia rajin semaya, depan orang pun semaya. Ya tak ada beza apa dia. Sebab syuhud Tuhan semacam. Hak ni wali, hak kuat, hak bisa, kutub-kutub lagu ni. Manakala ada wali ni lemah. Lemah sikit. Berarti dia masih melihat makhluk.
Dia nampak lagi, hak ni bukan Tuhan, ni makhluk. Maka dia pun sembunyi ke amalan dia daripada makhluk melihat dia. Supaya amalan dia bersih untuk Tuhan saja. Maka wali ni lemah sikit. Tapi pok kita minat lah wali malam atis ni. Wali gila-gila ni. Tapi kadang-kadang bukan wali pun orang gila sungguh. Kita kata dia tu wali. Pernah. Sebab kita pun gila juga. Hanya orang gila mengenal orang gila. Nah. Ada seorang wali jalan masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid. Orang duk ngajar atas masjid. Nah. Maka dia masuk. Masuk kaya dia. Orang gila. Nak kata ke mana? Masuk. Lepas lagu mana Tok Bila tak ada nak cara. Masuk. Maka orang ngajar tu kata, orang gila masuk dah. Orang gila masuk. Maka orang pun ambak dia. Bila ambak, dia pun jawab. Dia lalu depan orang ngajar tu kata, hanya wali mengenal wali. Hanya orang gila mengenal orang gila. Mu kata aku gila, berarti mu gila juga. Kalau mu tak gila, mu tak lewat. Ya aku gila. Nak ya. La ya'riful wali illal wali. Rupanya. Ya bila-bila lalu tu dia kata lagu tu. Maka pahallah hak je ceramah tu dia pun gila serupa dengan hak tu juga. Kalau mu kata mu aku wali, maka mu wali. Kalau mu kata aku gila, hanya orang gila mengenal orang gila. Orang tak gila tak kenal orang gila. Ya sama gila yang boleh kawal orang gila ni. Ada satu orang gila ni terlepas daripada hospital gila. Gila saja. Lepaslah dia. Lagu mana tak ingat nak kocip itu lepas. Lepas dia ukah atas taki. Atas taki air tinggi. Maka apabila tukar air tinggi, dia nak bunuh diri, nak terjun. Orang gila. Maka pegawai-pegawai kesihatan panggil telefon. Telefon bomba lah bahagian penyelamat ke apa dia selamat ke orang gila ni. Apa lagi selamat orang gila, telefon lah cadang. Gila hak tu hak naik atas taki. Hak ni cadang dengan apa dia, terjun tak siwi mati tu. Apa dia panggil tu, pelapung dia tu. Pujuklah orang gila tu. Orang gila. Kita pujuk, mari coklat. Tak si. Mari dekat aku tuju. Kawan tu habis sikit tu. Baca ayat kau apa dia habis. Panggil Tok Imam, panggil Tok Bomo. Tak. Tok Bomo kalau mari saya terjun. Tok Imam, marilah dekat saya terjun. Maka pening palo habis. Seluruh pening palo. Daripada pegawai hospital gila tu habis semua pening palo belakang. Akhir sekali dia pun tengah-tengah dia duk mikir ramai-ramai tu. Sebelum ramai orang tengok pokok gambar ke apa dia. Tengah duk ramai-ramai tu lalu orang gila. Lalu orang gila curi ayat belakang. Kata bakpo tu, ramai-ramai ada masalah ke apa. Ada orang gila nak terjun daripada taki air. Taki air kata. Lepas tu, duk ramai-ramai ni, orang gila tanya. Tak tahu duk pujuk dia lah, tak siwi terjun. Lepas tu, boleh tak? Tak boleh ni, tak kat pisau ni, orang payah bahasa orang gila ni. Katanya orang gila tu mudah. Mudah. Katanya lagu mana? Siapa dia bahagia bomba kau? Biar saya pergi kecek dia. Dia pergi, bawa pergi jumpa dengan bomba tu. Jumpa dengan bomba, ketua bomba. Bomba perlu hijab dah. Dia kat zikir dah. Baca Yasin, baca Manzil, baca Maksurat. Tak turun-turun gila tu. Maka kawan tu kata tak apalah. Pergi jumpa ketua. Lagu mana? Saya boleh suruh dia turun. Jodoh kau dia mau habis. Baca kamu panggil Tok Bomo ujian, Tok Bomo kau tu. Tak boleh tak turun belakang. Gini, tu aku ada duit tak? Berapa ya? Gini. Tu aku pergi beli pisau jilet. Kau tajal lah. Dia nama jilet. Boleh? Mai. Beli kok mai kot saya. Kacau. Dia beli. Dia pun tak terperasan. Kawan tu gila juga, dia tak perasan. Pakai baju serupa dengan orang atas tu, tapi tak perasan kawan tu. Lepas pada tu, dia beli. Dia beli, buat balik. Pisau ni esok. Dia pun kata, ada spekar tak? Spekar, nak tahu lah. Hello. Katanya bomba tu, ambil lah. Dia pun tahu. Hei, orang gila. Dia tahu. Dia pun ambil, dia soyok. Pisau jilet tu, sana. Hei, orang gila, menampak tak ke apa dia ni? Orang gila pun tengok. Dia tunjuk pisau nesek ni. Mu tahu tak pisau nesek ni? Kalau mu tak turun, aku tebal kau ni. Ni, taki air horak daripada besi ni, aku tebal dengan kau ni. Ya ayat lagu tu, orang gila ayat tu kata, masa gila ni, dia tebal sungguh ni.
Ya tebal sungguh kata gila. Turun kawan tu. Tak payah suruh apa dia. Padahal kalau kita pisah jilid, nak tebal taki air tertuduh, tak boleh. Tapi orang gila. Orang gila aja memahami perasaan, jiwa dan pengalaman-pengalaman gila ini. Maka orang gila tu kata bahasa gila ni, awak sungguh ni. Orang lain tak buat, tahu dah. Tak gila. Maka gila mengenal gila. Jadi lagu tu lah. Wali malam matih ni ada. Tetapi wali malam matih ni kita tak tahu. Sebab terlalu sembunyi dia ni. Sehingga ramai orang duk kata dia gila ke apa dia. Cuma dalam hati kita jangan cepat kata orang gila lah. Jadi atas nama husnuzon, kita kata dia tu wali lah. Bukan kita jatuh ke martabat wali tu orang gila. Bukan. Haram kita kata orang gila tu wali tu orang gila. Jangan. Tu bukan martabat dia. Orang gila lain, wali lain. Tetapi orang wali tu lagu tu lah. Kita nak kata dia wali ke tak wali, kita tak tahu lah. Macam-macam lah. Jadi hamba dalam hidup hamba tu tak ingat jumpa kau tak tahu wali malam mati. Jumpa dah kau hamba sedar kau tak sedar pun tak tahu lah. Jadi gitulah. Lah ni tak suruh cari wali malam mati lah. Cari wali hok kuat lagi, hok besar lagi. Wali hok rajin semayang, wali ngaling, wali kutuk, wali hok tu hok besar lagi pada malam mati ni. Wali malam mati ni tak boleh mentarbiah kita. Pergi jumpa minta doa pun tak boleh. Dia tak mengaku. Dia doa. Tak si doa. Wali malam mati ke? Pergi cari wali hok biasa. Hok boleh nampak, hok rajin takwa Tuhan, hok aling, hok dakwah, hok gapo dia. Pergi cari wali tu. Ada orang tak suka wali lagu tu buat apa? Saingan dia kena semaya. Tengoklah. Saingan dia kena tinggal maksiat. Nampak sebenarnya nak gapo dia? Saingan dia kena tinggal nafsu. Dia mau kata. Nak saingan malam mati kita sebenarnya. Dia tak ada masalah dah. Kita ni hok nafsu gisai dengan wali. Gaul molek. Wali malam mati tak cara. Dah dia mau nak jadi gapo. Wali sedar ni je tak boleh. Sebab tu nak dekat dengan wali hok besar tu tak ada orang nak dekat kecuali orang jujur sungguh. Tapi kalau nak saing dengan wali malam mati ni kadang-kadang ada maksud orang. Nak saing buat apa? Tak si tinggal nafsu. Wali malam mati ajar tak semaya. Dia tak semaya. Yang malah ajar. Yang malah tunjuk. Dia buat style gila dia. Gitu lah. Tak cara gapo. Kita minat wali-wali lagu tu. Allahu Rabbi. Pergi cari wali hok molek lah. Wali malam mati tu dia dengan Tuhan tu molek dah dia sembunyi. Kita ni nak pergi cari dia. Jadi cari wali hok sehat-sehat, hok molek-molek. Kalau kita dengan orang gila, kita boleh seka dia wali malam mati. Maka dengan ulama seka dia wali kutuk. Tak boleh ke? Berapa kalau hok gila ni kita cepat nak seka wali. Kalau hok juru, hok wali, hok aling, hok kau ni, hok pakai serbai, hok semayang malam, hok zikir, hok moluk, hok gapo dia, tak boleh nak seka jadi wali ke? Kalau hak ni kita boleh skor dia wali. Apa ni? Sebab apa? Sebab payah nak pergi dekat dengan wali besar ni. Sebab apa? Tak boleh. Kena tinggal kau ni tak boleh. Ya tegur je orang apa dia. Tak jadi apalah. Masalah lah kita ni. Sebab tu salafus soleh dulu. Tak benar kita pergi cari wali malam mati. Tak ada faedah juga. Wali malam mati ke, wali majzub ke, apa dia tak suruh pergi cari. Sebab wali lemah belaka. Dia wali tapi dia lemah. Dia tak boleh nak. Dia tak boleh nak tarbiyah dia sendiri pun. Wajib kau kita menenggu imam yang salah baca dalam sembahyang. Tengok kalau baca wajib tegur. Kalau baca sunat tegur. Sebab salah dia tak membatalkan sembahyang. Kalau menyebabkan batal sembahyang macam baca Fatihah, baca tahiyat, kena tegurlah. Salah ustaz duduk awal sebelum khutbah Jumaat bagi orang penyakit kecing dedah boleh ke? Air hok tubik tu sikit je, macam sebutir beras je, tak teruk. Pun penyakit dia. Ya gini, masalah kita pergi awal, jangan pergi awal sangatlah. Kalau boleh masuk waktu tu baru kita pergi. Sebab kita tengah huzur. Tapi kalau ada sebab tertentu menyebabkan kita kena pergi awal, maka dimaafkan. Air kecing dok titik tak misalnya nak kata gua dah muka kita huzur, maka pergi semaya atas nama
Tapi kena jagalah. Kena jaga supaya tidak mengotori masjid. Kalau bertitik sikit tu dimaafkan sebab kita sakit. Maka asalnya orang kecil dedah lagu ni salisul bol, apa pada bersih, ambil semaya lalu. Tapi kalau maya Jumaat ni tak boleh lah. Ataupun semaya Jumaat kita kena tunggu orang. Kita bukan tak boleh nak pandai-pandai nak semaya sendiri. Maka tunggu Jumaat dan tunggu semaya Jumaat tu dimaafkan. Sekalipun titik tak, tapi kena jagalah jangan mengotori masjid. Wallahu a'lam. Hibat al-Mustafa kami mencari ilmu suci, petunjuk hati berkat ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi, mengaji berbakti untuk umat sejati. Hibat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi, ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci.